So dengan kekalahan KL kepada Terengganu di Piala Malaysia, berakhir sudah penyertaan ataupun perjuangan KL dalam Liga Malaysia 2022. So aku dah lama tak buat video yang bercakap macam ni, but ini kira penutup lah untuk KL Liga Malaysia 2022. First aku ralat sikit sebab aku tak dapat turun dua-dua game lawan Terengganu. First lawan dekat home, aku terpaksa kuarantin sebab COVID. Dan second, aku patut pergi away tapi aku tak dapat nak pergi kerana aku ada kecederaan. Aku tak boleh nak berjalan. So padahal dah beli tiket game dan juga aku dah bayar untuk naik bas lah. So agak kecewa kat situ, but benda nak jadi tak boleh nak tolak lah. Okay, apa aku nak cakap, aku akan pecahkan kepada 3. First aku akan bercakap pasal apa yang tak best ni season ni. Second adalah apa yang best. Dan third adalah apa harapan aku untuk musim 2023. First, kita bercakap benda yang tak best dulu. Okay, kita KL tamatkan Liga Super di tangga ke-6 sama macam season lepas. And then tersingkir di pusingan kedua Piala FA kepada Selangor. Dan kemudian kalah kepada Terengganu di skor akhir lah, di mana KL merupakan juara bertahan. So apa yang tak best berkenaan season ni adalah aku rasa KL boleh berada di posisi yang lebih elok untuk Liga Super. Ada banyak game yang sepatutnya menang tetapi tak menang. First, kalah pada Pahang di home. Seri menentang PG City. Lawan PG City yang paling ralat sekali sebab tak menang langsung. Seri home dan kalah away. And then ada few games lagi yang sepatutnya boleh collect point tapi gagal. Lawan Penang, aku ingat lawan Penang away sepatutnya boleh menang tapi masa tu agak kecewa juga sebab perubahan jadual menyebabkan KL terpaksa bermain tanpa dua tonggak utama, Declan Lambert dan juga Zafri Yahya yang dipilih untuk skuad kebangsaan. Benda tu macam 50-50 lah sebab nak tengok diorang main dengan skuad kebangsaan tapi at the same time perlukan diorang untuk main dengan KL sebab itu mereka adalah tonggak utama. Dan sedihnya sebab Zaf tak main langsung sudahnya untuk national team dan Declan main first satu game je masa tu yang Kings Cup dekat Thailand. Dan kira itulah lawan tim-tim macam itulah yang sedih sebab tak dapat collect point. Aku rasa kalau collect point mungkin boleh kejar lah nombor 5, nombor 4 kan. Tapi nak buat macam mana, dah miss opportunity. And then sekali lagi KL struggle main away. Satu benda yang memang kena repair sebab rekod KL aku rasa dah sekian lama jugalah main away susah nak collect point. Aku rasa few games je kot. Ni kita bercakap pasal Liga Domestik kan, tak bercakap pasal Piala AFC. Aku rasa season ni yang dapat menang away hanyalah di Sarawak dan juga di Pahang. Dua tim ni yang KL dapat collect point. Selain daripada tu macam tak silap aku either seri atau kalah lah. So benda ni nak kena repair. Dan rekod home pun tak apa nak cantik season ni compared to season lepas di mana whole season sepanjang musim tak kalah langsung. Jadi kena cari balik macam mana nak dapatkan form yang sama juga untuk season depan. Kena buat ceras jadi fortress balik sebab rugi. Lawan Pahang kalah, aku ingat aku pakai baju Melayu, bukan pakai baju Melayu, pakai baju Raya masa tu. Few games yang lawan PJ City seri dekat home, sedih lah, sayang sebab in terms of position KL boleh dapat better dan nombor 6 sebenarnya season ni, which aku sangat yakin. Squad kita terlalu kecil, boleh jadi juga expected lah, sebab small club mungkin. Jadi dia macam menggunakan kesebelasan utama yang sama berulang-ulang tanpa ada squad depth, which mengganggu sebab KL main 4 kejohanan season ni. Liga Super,
Piala FA, Piala Malaysia dan juga Piala AFC. So benda tu nak kena, kalau betul-betul nak membesarkan pasukan, perlukan squad depth yang better lah. Aku rasa season ni kita struggle juga nak score. First, mungkin signing yang kurang menjadilah. First kita sign Kevin Kubemba yang masa tu aku tak tahu nak jadi striker ataupun winger. Mungkin bergantung kepada Romel masa tu sebab tengok performance dia masa season lepas Piala Malaysia, top scorer. So mungkin kerana tu tak sign seorang pure striker. Dan Kevin Kubemba dilepaskan tengah musim dan dia baru masuk Jordan Mintah. Jordan Mintah pun tak berapa nak menjadi. Kalau ikutkan okay, season ni KL kita skor 30, kita bolos 31. Sebenarnya agak teruk juga sebab kita punya goal difference -1. Kena improve sebab season ni pun defensively kita ada few games yang macam agak tak solid bahagian pertahanan. Padahal kita hilang Daniel Ting je pun. So hopefully benda tu akan di repair. So aku rasa itu sahaja yang buruk untuk season ni. Mungkin ada lagi, korang boleh tambah dekat ruangan komen. Okay, now kita bercakap pasal benda yang best. Benda yang best season ni aku rasa is definitely Piala AFC lah. Sebab tanpa disangka KL boleh mara sampai ke final. Which aku rasa sangat mengagumkan. Aku ingat untuk group stage, macam aku sendiri, mula-mula bila KL main ni, bermula di group stage tu aku tak letakkan expectation yang tinggi. Sebab still berjumpa dengan pasukan macam PSM Makassar dan Tampines, mungkin bila dah main tu kita dapat tengoklah dia punya persembahan diorang macam mana. But sebelum tu kita tahu PSM Makassar dan juga Tampines sendiri adalah boleh kata regular juga dalam pentas Asia compared to KL yang first time buat debut. So masa tu expectation tak tinggi tapi ada rasa macam okay boleh lepas ni daripada group. Dan betul, walaupun agak susah sebab, bukan agak susah dengan cara yang susah lah, sebab seri lawan PSM tu membuatkan perjalanan KL agak susah sikit. Nak kena menang lawan Tampines dengan jumlah gol yang besar dan harapkan grup lain punya result. Dan Alhamdulillah KL berjaya. Tapi masa tu lepas menang tu memang rasa susah sebab bertemu kelab Vietnam, Viettel. Kita tahu Vietnam macam mana, kelab Vietnam pun macam mana. Tapi aku masa tu macam fikir, what the heck, pergi je lah. Sebab bukan senang nak rasa tengok kelab sendiri bermain di pentas Asia. Last aku pergi pun pergi tengok friendly je. So tu adalah experience yang best sebenarnya bila aku dapat, ini personally aku, bila aku dapat pergi ke Vietnam, pergi ke Ho Chi Minh masa tu untuk tengok KL bermain, menang pula. Menang lawan tim Vietnam. Lepas menang tim Vietnam tu, jumpa PSM tu aku dah macam okay, ni confirm menang lah ni. Memang confirm lah sebab tengok aku rasa PSM ni boleh makan ni. Based on performance diorang masa group stage tu, rasa okay, KL boleh menang ni dengan PSM ni. Kena pula main dekat home. Dan itu yang satu benda yang best juga masa tu sebab Stadium Ceras ramai yang turun untuk tengok KL main dalam PSM Makassar tu. Satu benda yang susah nak dicapai sebenarnya dalam season ni. Lepas tu one step by step KL terus membuat kejutan, menang lawan Mohun Bagan yang ada Abang Pogba. Menang besar. Boleh kata menang besar sebab 3-1 tu aku rasa adalah satu scoreline yang besar sebenarnya, main away. Lepas tu jumpa tim Uzbekistan pun sama juga, rasa macam okay, mungkin tamat dah perjuangan KL di sini. Pun tak juga. Menang lawan Sogdiana. Sampailah ke Bukit Jalil, final AFC Cup. Okay, yang tu dah memang orang kata one step too far lah. Lawan tim daripada Oman, Al-Sib yang mempunyai ramai pemain kebangsaan. Oman ranking 75 dunia. Beza kelas lah, beza kelas. Al-Sib ni betul main Champions League, bukan main AFC Cup. So, but still dapat sampai ke final adalah satu pencapaian yang cukup besar untuk kelab macam KL City lah. Jadi dia bagi satu benchmark yang sangat tinggi sebenarnya untuk kelab-kelab yang lebih berduit daripada KL yang akan bermain di AFC Cup nanti season depan.
tak ada alasan, sebab selama ni orang akan gunakan alasan contoh masa GDT menang AFC Cup, orang kata boleh lah GDT banyak duit, partner KL dah tunjuk dengan bajet yang sikit tapi dengan semangat juang yang tinggi boleh sampai final. So susah dah nak cari alasan lah, unless mungkin undian tak memihak ke. Tapi kalau undian lebih kurang sama, KL dah tunjuk kalau kau betul-betul nak, kau ada semangat, kau boleh pergi jauh. And then tutup pasal AFC Cup, lagi benda yang aku rasa okay untuk season ni adalah this one lah. Aku rasa untuk season pass, sebab sebelum ni aku beli season pass kadang dapat kad je, kad tercenggur, season pass punya kad, itu saja. But season ni adalah dapat benda-benda lain juga. Apa lagi? Banyak lah macam season ni benda-benda yang aku rasa sangat best, macam benda-benda berkaitan dengan AFC Cup lah, yang aku akan buat collection untuk kenangan peribadi lah. So itulah dia benda yang best berkenaan season ni. Sama juga kalau korang rasa ada benda lagi yang korang nak tambah, tulis je kat bawah komen, kita bincang sama-sama. Okay, last sekali, apa harapan aku untuk KL City pada season hadapan? Yang aku harapkan adalah dah 2 season kita menggunakan alasan KL adalah kelab yang kecil. So apa yang berlaku season ni, bila KL boleh bermain di peringkat Asia, kita boleh tengok macam dengan event dekat Matic, ada orang-orang KL yang turun ramai juga, dan ada few, sebenarnya ada penambahan dari segi penonton walaupun tak banyak bila menang Piala Malaysia season lepas, dan bila KL bermain di Asia. Aku harapkan management akan menggunakan itu untuk push kelab step by step untuk cuba menjadi kelab yang besar. Tak boleh selamanya nak guna alasan KL adalah kelab kecil. KL berada di ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur. Kita tengok tim-tim yang berada di ibu negara negara lain lah, semua boleh tarik fans. So KL, Kuala Lumpur punya ramai orang kat sini. So daripada apa yang berlaku since menang Piala Malaysia sampai lah main ke AFC Cup ni, use that untuk tarik fans turun, tarik budak-budak. Sebab sekarang since main Asia ni, menyokong KL dah jadi macam satu trend. Orang dah start nampak KL ada satu team, KL adalah benda yang tengah trending. Gunakan benda tu, slowly tarik sponsors, tarik fan, use that. And then aku harap akan ada penambahbaikan lah pada pasukan juga. That's why kena ada tarik fans dan juga tarik sponsors supaya duit lebih banyak masuk dan boleh improve squad. For now yang aku baca, few players yang confirm akan kekal sebab masih ada kontrak lagi, macam Gigi, Kenny, Patiburn, Zaf, tak sure siapa lagi, ada few, Akram. So aku rasa macam first 11 yang main ni daripada Kevin, Declan, Irfan, Gigi, Kamal, Akram, Kenny, Paulo, Zaf, mungkin juga Romel perlu dikekalkan dan tambah je player lagi untuk bagi squad depth dan juga bagi saingan. Tak boleh cari yang sekadar untuk menggantikan saja, tak boleh. Kena cari yang akan bersaing dengan player tu untuk rebut tempat supaya tak selesa. And then aku harap akan ada satu pure striker yang boleh menjadikan gol, sebab KL sangat struggle sebenarnya untuk menjadikan gol. And then mungkin satu player yang boleh menggalas ataupun membantu Paulo buat kerja kreatif. Sebenarnya player tu aku harapkan Romel, tapi Romel nampak bila banyak kena main ke depan, so tengah tu mati sikit. Sebab ada few players yang season ni agak drop sikit performance. Aku rasa Ryan agak drop performance dia season ni compared to masa baru masuk season lepas. Yang aku dengar-dengar, pemain yang dikaitkan ramai winger. So memang season ni aku rasa ada kekurangan sikit lah in terms of player-player main di bahagian winger. Patiburn macam agak kurang sikit, tapi defensively dia banyak membantu. Hadin, aku masih menunggu Hadin yang Felda United, sebab season ni dia agak down sikit. So tak tahu apa masa depan dia dengan KL. Kalau ada, aku harap dia dapat cari form dia balik, yang sampai dia dipanggil untuk main national team.
Aku harap juga ramai orang-orang KL akan turun lah. Kalau boleh turun 27,000 orang ke Stadium Bukit Jalil masa final AFC Cup. Hopefully boleh diterjemahkan juga di Stadium Ceras. Sebab aku yakin 27,000 tu ya mungkin kata, oh aku fan klub tim lain, tapi confirm kau duduk di Kuala Lumpur. Takkan kau datang dari jauh semata-mata nak turun ke Bukit Jalil tengok bukan tim kau main. Dan aku harap management juga akan cuba reach out kepada sekolah, kepada event-event dalam KL, cuba carilah. Dan tolonglah jual banyak sikit merchandise. Sebab itu yang jual pun jersey home away, tak ada jersey keeper tak jual. Ada jual polo shirt Li-Ning bukan 100. So tak banyak lah. Dan buatlah merchandise lain juga, contohnya t-shirt. Kalau tak boleh buat sendiri, collab je lah. So itulah dia apa yang aku nak bebelkan sikit berkenaan Kuala Lumpur. So kita tunggu je sampai habis season ni, which untuk KL dah habis. Dan kita tunggulah apa update untuk season depan. Walau apa pun, tetap aku sampai mati Kuala Lumpur. Jadi terima kasih kepada korang yang dah follow aku punya YouTube ni. Untuk sepanjang season ni, daripada first game aku ke Piala Sumbangsi, dan sampailah ke game terakhir aku tengok PDRM. Sampailah ke video ni lah. Dan lagi satu harapan aku pada season depan, aku akan lebih banyak travel untuk away game. Aku punya aim untuk season depan dah tentu aku nak ke Sabah, nak ke Likas, dan mungkin ada few tempat lain juga yang aku teringin nak pergi juga. Sebab season ni aku sempat pergi ke Johor, Vietnam, Sarawak. Yes, 3 ni. Jadi itulah sahaja tempat yang aku pergi season ni. Dan season depan aku harap akan lebih banyak tempat aku pergi. Nak pergi keluar negara macam mungkin dah tak adalah untuk KL for season depan. Tapi tak tahu kalau tiba-tiba KL main, diorang kan nak buat ASEAN punya kan, mana tahu KL terpilih. So itulah dia sahaja. Sama juga apa harapan korang untuk KL, tulis juga di ruangan komen. Okay, itu sahaja. Bye. Sampai mati Kuala Lumpur.